susah untuk main Digi untuk pusing macam tu je. Ya, sangat menjengkelkan. Namun begitu, nampak Uranus ambil Esmeralda. Chang'e juga diambil di sini. Nampaknya ini adalah kali pertama. Bukan kali pertama. Ada juga Chang'e diambil itu. Tetapi Chang'e ada pilihan yang baik juga. Dia boleh burst tak berhenti. Dia boleh clear lane dengan laju. Clear lot dengan laju sekalipun. Namun begitu pilihan seterusnya adalah apa? Tolong. Kenapa dia ambil Chang'e awal-awal sedangkan ada Valley, ada Loi. Tapi tidak mengapa. Mungkin pasukan Red akan ambil Baxia di sini. Baxia adalah counter semula jadi untuk Chang'e. Jadi Oh, betul. marilah kita lihat apa yang akan digunakan. Dan itu dah Chow yang akan diambil. Agak pelik pemilihan yang dilakukan oleh pasukan Divinity yang mana memberikan banyak ruang kepada pasukan Red untuk bermain dengan hero-hero yang mereka selesa. Hang nak tahu tak? Ramai player-player yang masih tak tahu Baxia counter Chang'e tau. Mereka tak faham seluruhnya pasif yang ada pada Baxia. I see. Pelik. I see what you Sangat see last raya. Last Raya. Nampak yang Farsa telah pun diambil dengan serta merta di sini. Okay. Chow juga dikunci dan Roger tak mau masa tu dah kunci Roger di sini. Roger inspire. Ada, saya tak kisah Roger Inspire tu. Yang saya pelik tu kenapa Digi tu terus. Saya tertanya, adakah mereka takut dengan meta Digi ni, Adam? Hang tak takut dengan meta Digi ni kak? Saya takut. Ada cara nak counter meta Memang tersebut? ada, tapi kalau satu pasukan kita, kalau kita seorang je tahu, tapi 4 orang yang tak tahu, apa yang kita boleh buat? Oh, sebagai pasukan mesti dah kena bincang awal-awal. Kalau masuk 5 orang. Mungkin inilah sebab kenapa mereka berlatih sebulan sekali ya. tak nak praktis untuk lawan dengan Digi punya feeding punya strategi. Betul. Sebulan sekali pun mereka keluarkan juga one-one di sini. Mereka memberikan band hormat kepada Mal. Sangat berbahaya one-one dia walaupun offlane saja pun dia tahu bagaimana untuk tidak memberikan kill secara percuma walaupun dia duduk sorang-sorang kat bawah sekalipun sebagai marksman. Namun kita sekarang ini Akai juga dikeluarkan. Banyak jenis tank dikeluarkan ni. 5 band tu adalah tank sebenarnya. Wow, seperti yang Adam katakan, memang betul-betul mereka berikan fokus kepada tank sahaja supaya ini tak orang kata memberikan ruang kepada Divinity untuk main dengan tank. Yang tinggal sekarang hanyalah Hylos dan Baxia. Sememangnya pilihan yang baik sebab Baxia boleh counter Chang'e. Ya, dan sekarang ini Baxia ditunjuk dan Baxia dengan Vengeance mungkin pilihan yang sangat baik untuk Baxia supaya Baxia tidak dicuri oleh pasukan Red sendiri. Nampaknya kalau betul-betul lah nak pertahankan Chang'e seorang, kalau betul lah Lolita je lah kot. Tapi saya rasa sukar nak bawa dia. Lolita mungkin tidak berapa sesuai. Kalau saya mungkin ambil Selena, kita tambah lagi damage untuk meletupkan lagi pasukan yang ada. Tapi Balmond tu saya setuju, cuma mereka perlukan Hyper. Jadi kalau Hyper kat Hyper sini, Balmond? tak kot. Mungkin Hyper, mungkin 1-1 kot. Cuma Haris di sini. Mungkin Haris. Ataupun Yi Sushin. Pasal apa tak ada siapa guna Yi Sushin? Tapi Esmeralda boleh ambil shield. Okay. Ya, saya betul. Terima kasih. Tapi sebenarnya saya cakap Haris, sebenarnya saya pun tak tahu kenapa patut ambil Haris. Sebab Yi Sushin ada. Tapi saya dah fikir kalau saya nak ambil Haris dan ada Esmeralda di pasukan musuh, saya tak ambil Haris kot. Saya takut saya rasa. Saya lah. Sebab tu hang bukan pro player. Betul. Itulah sebabnya. Sebab tu hang duduk sini macam Lafay duduk situ. Kita tak mampu nak lawan. Jangan sebut nama saya dalam Lafay je. Awak pun sama duduk di sini. Oh, saya memang kat sini je lah. Itu je lah yang saya mampu buat. Tapi Hilda kalau diambil sememangnya pilihan yang baik untuk counter kita punya Farsa. Tetapi dengan kehebatan training sebulan sekali ni, mereka tukar kepada OT Kaja kita yang mana boleh tarik. Oh, no. Okay. Yang ni, wow. Saya dah kata dah, Divinity bawa benda pelik-pelik. Dia bawa My Angela kat sini. Kutu tengah usap dahi, tutup mata, tutup muka. Jadi, saya akan sambung sebentar waktu. Izinkan saya untuk memikirkan sebentar. Hadam dulu. Dan hadam dalam strategi yang digunakan. Nampak Angela tu macam Nana, comel di situ. Ya, dan sebenarnya kalaulah Angela digunakan dengan cara agresif, baru berbaloi dia punya pasif. Tapi kalau dia main... Dia nak masuk dalam siapa Angela kita ni?
Esme kot. Tak, Esme. Oh Roger. yelah. Tapi dia orang tahu tak Esme ni dah di nerf. Yang mana dia punya perisai nanti dah tak boleh nak naik lebih daripada setengah. Ya, apa yang saya tak faham lah. Ramai orang kata Esme sebenarnya buff. Yang tambah shield dah buff. Sebab kan bilangan shield tu lagi banyak. Sebenarnya bukan shield tu yang penting. Yang penting adalah bila Maximum dia dapat nyawa tu dah tak merah. Dah jadi warna Kan? putih. Kan? Itu yang bahaya. Tetapi janganlah orang kata kita judge sebelum perlawanan yang kita bermula. Marilah kita melihat pertempuran yang pertama di antara pasukan Red Ribbon menentang Divinity. Red Ribbon di pasukan biru, Divinity di pasukan merah. Ya, plan dah ada tapi execution pula bagaimana? Nampaknya 3 orang daripada pasukan Divinity telah melakukan cut lane di lane di top lane di sini. Nampaknya ini adalah cara yang lama untuk pergi cut lane di top. Terus ke arah mid lane dan bottom punya minion daripada pasukan Divinity rugi. Mereka tak ambil langsung experience. Mereka akan kehilangan beberapa goal di sini. Okey, kita nampak yang mana pada masa yang sama mereka juga tidak akan memberikan buff ini secara bercuma. Lihat rotasi yang dilakukan. Pantas mereka dapat tiba. Retribution telah digunakan. Silo untuk menggunakan flicker. Pertarungan di awal-awal level. Cabu telah pun menggunakan flame shot. Dan Mam, mereka semua gerak low bro. Semua lari meninggalkan pasukan Divinity. Ya, mereka kehilangan sedikit gol, 100 gol lebih kurang kerana bottom minion tidak diserap langsung experience dan juga gol. Namun begitu, perkara yang sama mungkin berlaku di sini. Angela kehilangan experience di top lane. Ini adalah Angela off lane. Kita semua tahu Angela boleh terbang terus masuk ke dalam badan rakannya untuk membantu. Jadi tiada masalah untuk Angela berada di sini gitu. Ya, dan wow, nyawa Cak Bu Balik dulu. sangat-sangat rendah. Tetapi apa yang ingin saya katakan adalah Ya. ya, saya faham Angela boleh off lane. Tetapi apabila sampai ke late game, lane tersebut tak ada siapa jaga. Dan ini akan memberikan ruang yang sangat besar untuk mereka mengambil turret sahaja. Tukar tempat dengan Baxia aku. Oh, tembakan daripada Cak hampir mengena dan lompatan daripada Baxia hampir menepati Balmond tapi tak kena. Dan kita nampak sekarang permainan yang orang kata agak selamat untuk kedua-dua belah pasukan. Mereka hanya farming sahaja, tapi daripada strategi farming ini kita nampak Red Ribbon mempunyai 300 gol dan lihat dia tengah stacking sebanyak 20 stack. Sekarang saya yakin dah 20 stack dah. Ya, dia hanya menantikan saja di situ dengan Mam. Oh, cantik dielak Star Moonfall sebentar tadi. Sememangnya satu pergerakan pantas daripada Mam. ya, dan buat masa sekarang Silo masih lagi berada berseorangan. 4 orang cuba untuk mencari Silo. First blood terkena kepada WJ di top lane. Yap, dan itulah dia orang kata kill yang mudah berjaya untuk dicari oleh pasukan Red Ribbon. Tapi itu barulah kill yang pertama dan pause terus diminta. Ya, benda normal untuk kita ada pause dan robot. Jangan risau. Ini very normal. Ayo kita kembali kita dua. Dan Hai, ya. sekarang perlawanan masih lagi berlangsung. Kita tunggu mereka membaik pulih apa saja yang boleh dibaik pulihkan. Dan berbincang tentang permainan tadi, first blood diberikan kepada Cak Bu tak salah yang bermain Fasha. Dan Cak Bu berjaya untuk menambahkan first blood dengan bantuan flame shot juga yang ada di kawasan top lane tadi. Tadi sebenarnya pasukan Divinity nak buat benda sama dekat bottom, tapi tak berjaya untuk menangkap seorang. Betul. Satu cubaan yang baik sebenarnya. Cuma tak cukup pantas untuk mereka mengepung pasukan Red Ribbon. Ya. Jadi satu perlawanan yang baik ditunjukkan oleh kedua pasukan dan daripada perlawanan early game ini hanya satu saja kill. Jadi ianya belum orang kata memberikan sebarang impak yang besar kepada mana-mana pasukan yang bertanding. Ya, saya setuju. Namun begitu, permulaan yang baik untuk pasukan Red Ribbon di sini, di mana mereka dapat first blood, dapat duit. Namun begitu, ayo kita sambung permainan kita, di mana game telah pun berlangsung semula dan 500 gol perbezaan di sini. Besar juga, no? Ya, perbezaan hanya dengan satu kill sebentar tadi. Ya. Dan lihat bagaimana Mal masih lagi berada di bahagian mid lane. Saya risau yang mana mereka mungkin kekurangan daripada segi physical damage. Silo mudah saja melarikan diri. Dan ingat, Baxia ini boleh digunakan untuk counter Uranus dengan mudah. Tapi lihat damage yang dikeluarkan kepada Cak Bu. Dijatuhkan begitu saja. Kadang-kadang orang kata strategi lama ni kalau boleh guna, apa salahnya? Kalau pandai bawa, memang tak salah sebenarnya.
Mam dah sampai cuba untuk mengganggu mereka daripada mendapatkan turtle di sini. Swoop mengeluarkan damage kepada Mam. Tapi Mam masih lagi menggunakan first skill Jeet Kundo. Setup yang baik, cuba untuk menangkap sesiapa sahaja. Aaron berdekatan untuk menghempap dia punya ulti di sini gitu. Cubaan yang baik dan nampaknya pasukan Red Ribbon melakukan beberapa kesilapan penting dalam pertarungan kita tadi, memberikan turtle, memberikan kill. Saya rasa pasukan Red Ribbon perlu orang kata kembali bersabar kerana kalau tidak pasukan Divinity Esports akan mendapatkan game ini secara mudah sahaja. Kalau dia tunggu satu saat dah dapat dah. Tapi semestinya Divinity pun tahu mereka tak boleh rendahkan nyawa turtle dengan begitu banyak kerana Balmond berdekatan. Cuba untuk mencari penendangan kepada Swoop. Nampaknya Swoop tidak diganggu dengan begitu teruk. Kita ada dua hero kecil ya. Kita ada Chang'e dan juga Angela di pasukan Divinity dan mereka tidak mati dengan begitu banyak. Yup, dan kita nampak Chang'e dengan begitu mudah saja clear lane sebentar tadi dan Chang'e masih lagi melakukan orang kata gerakan di bahagian mid lane. Sepertinya mungkin bersedia untuk mengambil buff sekali lagi. Dia ada Meteor Shower dan dia berikan fokus kepada bahagian top lane. Ada 4 orang yang sedang mengepung Balmond ini. 4 di atas, 4 di bawah. Cuba untuk gang kedua orang yang serentak dan Cabu dan membuat pemilihan antara untuk membantu bottom atau top. Angela ada untuk tolong, tapi Angela juga akan mati. Dia bagi kill dan WJ akan menjadi mangsa, tapi Bantam pun tiba dan Mam terkorban begitu saja. Silo akan mangsa seterusnya. Jadi ia jalan 2 untuk 2 berbaloi untuk kedua pasukan. Tetapi disebabkan Angela tinggal lane, turret di bahagian top akan diambil. Inilah yang saya kata kelemahan apabila anda menggunakan Angela sebagai offlaner. Ya, Angela dia punya ulti kadang-kadang dia menyusahkan juga apabila pasukan tersebut mati juga. Dan Angela pun terjatuh. Dan Angela pula menjadi mangsa seterusnya. Sebab Angela memang tak boleh buat apa-apa kalau dia dah kena ligan tentu. Memang dia boleh lari terkedek-kedek je. Okey, WJ hanya cuba untuk bertarung di sini, tapi ingat Farsa juga pergi ke bahagian top lane. Perhatian telah pun diberikan kepada bottom lane. Dan turtle ini tidak diberikan langsung perhatian dan Adamir berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Gol sekarang ini sama banyak disebabkan perbezaan turret yang ada. Pasukan Red menjaga turret dengan sangat-sangat baik. Tak sempat. Maka tidak dicari. Alamak, dia sepak bang. Dia bukan sepakan yang baik. Dan Mam yang akan masih pertama. Aaron mungkin jadi masih yang kedua. Tapi Mal kehilangan nyawa yang sangat-sangat banyak. Adamir melakukan dive dan terus masuk ke dalam bay mencari Cabu pula yang akan menjadi mangsa. Dan lihat bagaimana pasukan Divinity Esports menyapu rata pasukan Red Ribbon. Saya rasa macam damage yang dikeluarkan oleh Chang'e, Roger dan Esmeralda sangat tinggi. Dia macam burst yang tidak disangka oleh siapa sekalipun. Dan tendangan daripada Mam tadi nasib tak baik terkena korban saya. Sebab 3-3 hero tersebut duduk rapat. Jadi nak manual aim pun sangat susah. Silo cuba untuk diikat oleh Angela dan diperlahankan, tetapi dia untuk melarikan diri. Nampaknya Silo dilanggar oleh Pasir dan ditembak bertubi-tubi daripada Swoop. Wow, sememangnya cara permainan ini berkesan dan kalau kita dapat lihat daripada berapa minit saja tadi, Adamir masuk terus mereka ke bahagian backline dan tak ada sesiapa pun yang bertahankan hero ini. Dan gabungan Angela mereka berjaya untuk mendapatkan kill demi kill dan Red Ribbon sepertinya terciduk sebab masa sekarang. Iku tu, Chang'e punya kill 5-0-5. Chang'e punya damage memang sangat-sangat tinggi sekarang dan saya suka bagaimana Swoop menggunakan Chang'e. Dia betul-betul menggunakan ultimate untuk mengunci objektif. Mendapatkan turtle, mendapatkan itu dan ini. Jadi tidak membazir dan buang masa. Tendangan kepada Adamir. Tendangan yang baik tetapi akhirnya betul-betul di hujung mereka mendapatkan kill tersebut. Mereka bertaruh di bawah turret dan mereka masih lagi menang. Itulah betapa kuatnya yang ada dalam pasukan Divinity. Silo di bahagian hadapan dan Red cuba untuk mengejar semula, tetapi nampaknya Divinity dengan mudah saja balik ke base. Nampaknya macam Chang'e dia betul-betul tak buat item mana langsung. Regeneration memang tak ada. Dia buat damage je. Dan ya, baru ada satu magic necklace yang tambah mana dia. Sebab mana dia nak naik lambat, tapi damage dia ikut tu. Ya Allah, glowing one dah siap. Ya, walaupun dia dah kena nerf sikit je, tapi memang dah siap sekarang.
Okey, dengan lebih kurang 2,500 yang menjarakkan gol mereka, Silo cuba untuk melakukan rotasi di bahagian bottom lane, tapi pada masa yang sama ada pemain lain yang telah pun tiba. Ice Queen 1 telah pun disiapkan juga. Semoga perlahan semua orang Chow akan datang. Mam cuba untuk mencari swoop mungkin, tapi susah. Mam di posisi hadapan dan sangat-sangat berisiko. Ya, bagaimana turtle ini akan diambil tanpa sebarang masalah. Mam sekali lagi diperlahankan, tetapi MSW terlampau di hadapan. Dan lihat tak ada sesiapa berikan fokus pada Cabu. Cabu menjadi untuk menolak WQXD. Dan nampaknya Adamir di bahagian belakang Mam cuba untuk menghentikan pemain ini. Jadi mereka terlampau berpecah. Ada ke kiri, ada yang ke kanan. Dan Silo cuba untuk melarikan diri, tetapi dia hanya membazirkan masa sahaja. 2 untuk 2 sekali lagi. Sebenarnya berbaloi untuk pasukan Divinity dan Chakmu hampir terkorban. Meteor Shower tidak mengena. Dan sekarang Aaron akan menjadi masa Mal telah pun tiba. Tembakan mungkin. Okey, diperlahankan. Wow. Cukup. Tidak ada lagi bantuan yang boleh diberikan oleh Angela. Dan sekarang itu dia Mal. Masuk dari zaman Fall juga telah pun dibuka. Dan itu dia Chrono Vision untuk mendapatkan swap. Pasukan Red Ribbon cuba untuk memanjat kembali perbezaan gol yang ada. Memang suka apabila seorang Chang'e ditinggalkan dengan seorang Harith. Harith sangatlah agresif untuk mengelak segala-gala skill dikeluarkan oleh Chang'e. Dan untuk sekarang ini perbezaan gol sebanyak 3,300 berpihak kepada pasukan Divinity. Dan sembahnya melibahi pihak Divinity dengan jauh sekali. Walaupun Red Ribbon yang leading game pada awal. Yap, di awal game dikawal, tetapi Divinity cuba untuk melakukan comeback. Pergi kepada Silo yang berjaya untuk pulang ke base. Aaron sudah pun menyiapkan brute force breastplate, tapi Adamir sangat-sangat kuat. Dan lihat cakaran kepada turret ini. Mam telah pun tiba. Angela masuk kepada Adamir. Dan mereka terus berunduk. Satu orang kata pergerakan yang baik dilakukan. Wah, Adamir lajunya. Mereka berikan fokus kepada Mal. Lawan force dan wow! Damage kepada Silo sangat-sangat tinggi. Dan mereka juga berikan fokus ke bahagian bottom lane. Di bahagian top lane mereka tak dapat. Dan lihat buff sekali lagi berjaya untuk dicuri. Aaron kalaulah dia guna Masha di sini kadang, kalau dia split push sangat-sangat mudah di sini. Arrival. Oi. Lama tak tengok Masha sebenarnya kan? Ya. Tapi penggunaan balon daripada Aaron juga tidak kurang bagusnya. Kerana sekarang ni dia berada di top lane untuk memaksa mereka semua untuk pulang ke belakang. Mempertahankan lane di atas sana. Perbezaan gol sebanyak 4,000 sekarang ikut. Yap, dan kita nampak bagaimana swoop damage sudah mula naik dengan begitu tinggi. Betul. Daripada segi perbezaan gol sudah pun beralih kepada 4,000 buat masa sekarang. Ketinggalan di belakang pasukan Red Ribbon. Silo mengambil sedikit damage daripada terbakar. Swoop. Terbakar tu bagus untuk Irena sebenarnya, tak silap saya. Yep. Dia tambah pasif dia kan? Dia tambah pasif dan itu dia. Letusan damage, tapi jangan duduk diam. Jangan duduk diam. Sebab apa? Pasukan Red Ribbon tak ada sesiapa pun yang boleh menahan daripada damage yang boleh dikeluarkan oleh kita punya swoop yang bermain Chang'e. Ya, harap-harap Mam lah kot kalau dia buat item full tank kan, disebabkan dia menggunakan tank emblem. Aaron mungkin tertangkap. Aaron di kawasan top lane tertangkap di sini. Terkena necklace. Dash dan mudah sahaja mereka mendapatkan kill. Mam pula yang mungkin akan masa yang seterusnya. Sepakan masuk dan mencabu yang berada di tengah-tengah ini. Lihat letusan damage yang dilakukan, tapi Swoop tak ada orang. Swoop tak ada siapa jaga. Dan mereka sedang pun mengeluarkan damage. Adamir dan juga WQXD jadi 3 untuk 2. Tidaklah begitu besar. Tetapi semakin lama pasukan Divinity mengejar semua. Flicker masuk dan lihat Mal cuba untuk mengeluarkan damage dan tanpa henti. Bahaya. Chrono Dash dilakukan oleh Mal sebentar tadi. Ya, kita kena ingat banyak kali dah pasukan Divinity kena shutdown sekarang. Ini memasukkan bahawa Red Ribbon dah dapat banyak gol kepada diri mereka sendiri. Dan Adamir, kalau dia mati ni, memang banyak gol akan diberikan kepada pasukan Red Ribbon. Tadi Swoop mati pun banyak juga mereka dapat. 7-1-9. Ya. Tapi kita nampak bagaimana Mal sudah mempunyai attack speed dan sebenarnya item Mal sudah hampir penuh. Sekali lagi Mam cuba untuk orang kata mengganggu pergerakan daripada pasukan Divinity. Wind Talker untuk Chang'e.
retoggle to Chang'e memangnya untuk menambahkan lagi damage daripada basic attack, kerana apabila dia ada shield, dia akan memberikan lebih extra damage dengan setiap basic attack. Saya setuju. Dan juga movement speed, bergerak dengan lebih pantas untuk kontrol ultimate dengan lebih baik. Itu adalah satu taktik juga sebenarnya. Silo mungkin boleh menang, dia dah ada full stack, tapi kita dapat WK Angry telah pun berundur. Tidak ada masuk semula. Ni antara mereka dua ni, siapa buat necklace dulu dia menang. Betul, dua-dua tak ada necklace. Kalau tak, takkan habis war ni. Alamak, Aaron akan menjadi mangsa. MSW berjaya untuk melarikan diri. Tidak, dia juga akan terkorban. Adamir berjaya untuk disepak. Mereka cuba untuk menghentikan pergerakan, tetapi Adamir telah menjadi mangsa. WJ mangsa yang seterusnya. Kesilapan daripada Divinity. Double kill diambil mudah. Dan pasukan ini dah menunggu Cak Bu. Cak Bu juga sudah pun melihat dan dia ternampak. Mam akan pergi. Mam ada sepakan Zaman Faz telah pun dibuka. Dan itu damage daripada Cak Bu sebentar tadi. Mam juga sedang memerhatikan pergerakan ini. Dan Lord ini akan diambil. Tetapi ingat, mereka ada Chang'e. Mereka boleh clearly dengan sangat-sangat pantas. Ikut perasaan tak tadi? Adamir mati, gol tambah 1000 lebih. 1000 lebih dekat seorang saja. Saya tak tahu siapa yang mulai tadi, tak ingat. Tapi memang kaya terus Red Ribbon di sini. Hui. Saya pasti Mal sangat bahagia. Tak salah saya, dia yang dapat kill. Tengok duit Mal dah sama dengan WQXT sekarang. Ya. Kalau Mal pula yang kena shutdown, Ya. pasukan Divinity pula yang menang. Kena berhati-hati. Kita lihat daripada segi perbezaan gol sekarang ini sudah sama banyak orang kata gol yang ada. Sememangnya kesilapan daripada pasukan Divinity sebentar tadi dan ya, tidak apa-apa yang mampu dilakukan sebentar tadi oleh pasukan Divinity Esports. Lord berkawak kaki di kawasan bottom lane, akan tiba ke inhibitor turret sebentar sahaja lagi. Dan Esmeralda, WQSD punya shield makin lama makin tebal. Ini sekejap je ni. Sekejap dia si Lord ni. Sebab Chang'e dah. Okey, tapi dia sempat untuk hantar masuk. Tapi tidaklah orang kata begitu tinggi. Turret juga berjaya untuk diselamatkan. Mungkin di bahagian mid lane saja, Silo di bahagian hadapan. Tapi Cak Bu sangat bahaya apabila dia membuka dia punya Feather Strike. Lihat Adamir kehilangan nyawa begitu saja. Dan apabila pasukan yang ada Angela yang terkorban, jadi sangat-sangat bahaya. Tendang mencari Adamir. Tapi sepakannya tak cantik. Sepakannya mungkin akan mengundang nyawa je sini. Ares yang berputar bagi hadapan. Di manakah hentakannya tidak ada dan masuk semula Silo dan itu Adamir. Adamir seorang tapi dia ada Angela untuk membantu. Adamir cuba lari. Silo di bahagian dalam dan MSW cuba untuk mengejar Cak Bu dan mereka cuba untuk mendapatkan kill dan lihat damage dikeluarkan. Feather Strike untuk menghalang sebarang engagement. Dan lihat bagaimana Mal mencari Sword. Mal dengan Chrono Dash. Mal dengan Zaman Force. Mal dengan kesemuanya berjaya untuk mencari double kill. Mencari yang seterusnya. Triple kill untuk Mal yang bermain Haris. Belum tamat lagi. Adamir cuba untuk mencari kill. Tetapi ketamakan daripada Adamir menjatuhkan dirinya. Dan pasukan Red Ribbon mendapatkan wipe out dan minion yang terakhir ada. Dan seperti yang saya katakan, Red Ribbon akan mengambil game yang pertama. Tahniah kepada pasukan Red Ribbon kerana melakukan comeback yang sangat hebat.